Kuat sikit lah. Lewat tu bukan dosa saya dah. Apa khabar semua, insyaAllah? Sihat orang? Tenang, insyaAllah. Orang Ramadan dan orang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Sebab saya nak share kepada FB saya dulu. Okey, dah dapat dah. Dia kena share untuk tujuan kebaikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Surah Al-Mujadalah yang ke-11 yang bermaksud Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang berilmu dengan kedudukan yang tinggi dan istimewa. Al-Mujadalah ayat ke-11 surah Al-Azim. Berbagai Al-Fadhil Ustaz Ali Mukhtar, saya tak perasan pernah jumpa beliau tak sebelum ini, mungkin jauh, ya, tidak dekat. Dan yang saya hormati Tuan Kuasa Masjid Al-Ghufran, pinggiran titik air Kementon, dan yang dihormati seluruh para jamaah, para muslimin dan muslimat. Tapi biasalah duha ini majoritinya adalah
muslimatlah atas beberapa alasan yang syar'i. Kalau pagi-pagi suami pergi kerja, isteri ke rumah, maka layaklah datang ke kuliah duha. Ataupun mungkin faktor yang lain, suami jaga cucu di rumah, jadi atuk perempuannya datang duha lah. Jadi pelbagai sebab syar'i lah boleh terima. Alhamdulillah di pagi ini saya kira satu penghargaan untuk dapat sampai ke Masjid Al-Ghufran ini, yang saya kira kalau ikut kepada time terakhir atau waktu terakhir, saya ingat paling tidak dalam 7-8 tahun lepas lah, ke 10 tak tahu ya. Betul. Ingat kalau maghrib terakhir tu, malam tu parking kenderaan rasa mudah-mudah aja belah situ, belah kanan tu, tapi nampak kehilangan. Terima kasih untuk parking kenderaan khas penceramah. Baik, kita merahmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih berikan kita rezeki, peluang, ruang untuk kita terus melaksanakan tuntutan ibadah kita demi untuk kita melengkapkan sebuah kehidupan yang sebaik-baiknya, yang sesempurnanya. Kerana dalam hidup beragama ni tuan-tuan, kita kena ingat satu poin saja. Kita akan kembali kepada Allah bila-bila masa saja. Ini poin paling penting. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini Ustaz Ali supaya begitu penting kepada kita. Sebab ayat itu jelaskan kita daripada Allah akan pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ia satu ayat yang mengisahkan kita. Kerana kepulangan ini, kepulangan yang kita tak tahu bila tempoh, bila masa, bila waktunya. Betul tak? Kerana kematian ini dalam agama tak pernah ada syarat. Matilah satu-satu hukum dalam agama kita yang tak ada syarat. Semua benda dalam agama ada syarat. Nak buat haji ada syarat-syarat dia. Betul tak? Umrah ada syarat-syarat dia. Nak menikah ada syarat-syarat dia. Dengan wali, dengan pengantin, ijab kabulnya. Nak puasa Ramadan ada syarat-syarat dia. Syarat sahnya, batalnya macam mana, rukun rakannya. Nak buat haji, nak bayar zakat ada syarat dia. Mesti sampai haul nisab, orang yang berkemampuan. Cuba tengok dalam agama, semua benda ada syarat. Tapi bila bab mati ni, tak ada syarat. Kalau puan-puan boleh beritahu saya apa syarat mati. Pertama, apa? Tua. Jangan. Ayah umur 70, anak 3 orang dah tak ada. Ayah 80 umur, anak 5 dah tak ada lah. Ayah masih segar lagi 80. Yang sakit di hospital 3 tahun koma. Elok-elok boleh bangkit sebulan sembahyang Tuhan berjemaah. Apa sembahyang? Tak ada berjemaah. 3 tahun koma. Yang tunggu si koma tu mati awal. Itu kenyataan. Sebab kematian tak ada syarat. Mesti orang tua, orang muda, tunggu dulu. Misal sakit lama, yang tak sakit, tak apa. Tak. Betullah Allah Maha Kaya. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh kata apa dah. Dia ambil nyawa anak baru umur 3 bulan. Mak itu boleh kata apa. Dia biarkan ayah sampai 90 tahun. Cucu baru 3 tahun meninggal dulu. Cucu 3 tahun, atuk 90. Cucu pergi awal. Betul kita dalam kuliah ni, kita dalam kelas kan, kita tak tahu. Sama kita hadir pagi ni. Mungkin saya masih ada lagi. Minggu depan, tuan-tuan pergi awal. Ataupun mungkin Ustaz Ali Mukhtar, saya masih ada. Tuan-tuan mati awal. Ataupun tuan-tuan mati awal, saya tak mati lagi.
Itu kenyataan. Ustaz Ali contoh, Ustaz Ali mungkin dia meninggal awal, saya hidup lagi. Ataupun kemungkinan besar saya masih ada, dia tak ada dah. Bila Ustaz nak mati ni, kata ke orang ni. Tapi itulah jalanan kita. Saya bila masuk Ramadan ini ada mata tak kering lagi lah. Sebab tak kering sebab apa? Sebab dua orang adik yang lebih muda pada saya dah tak ada. Ialah dari sudut hubungan kekeluargaan kita rasa lah adik kita lebih muda pada kita, dua-dua dah tak ada. Nombor 2 dah tak ada, nombor 3 tak ada, turut-turut. Yang abang nombor 1 masih ada lagi sampai hari ini. Jadi kita insya balik Allahu Akbar. Jadi apa yang saya nak ucapkan di mula-mula mukadimah ini ialah kita nak ada persiapan. Sebab kematian perlukan bekalan. Kematian perlukan keimanan. Kematian perlukan ilmu dan amal. Itulah kematian yang benar-benar akan diridai Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada yang lain. Kematian, ada amalan, selamat. Ada ilmu, bahagia. Ada iman, sejahtera. Maka ukuran kematian dalam agama ialah bagaimana kita persiapkan kehidupan ini. Betullah bagi orang yang beriman, dia tak lalai, dia tak lupa, dia tak leka. Sekalipun dia hidup dalam dunia yang begitu mengancam, penuh dengan 1001 ancaman dan kemahuan pun, keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Hutang banyak kan, hutang rumah, kenderaan, hutang tu, hutang ni, anak nak belajar. Sibuk. Kadang-kadang bukan setakat biasa, luar biasa. Part time, overtime, habis time kadang-kadang. Tak ada masalah. Itu kerja yang tidak agama haramkan. Carilah harta. Al-Quran sebutkan surah Al-Mulk. Famshu fi manakibiha wa kulu birizqih. Allah pun sebut kita. Kamu bertebarlah ke bumi Allah. Nak pergi ke utara, selatan, tanah air, jauh dekat, sila kata Tuhan. Bertebar. Kerana rezeki kamu ada di mana-mana. Banyak ke sikit itu yang kedua. Tapi rezeki ada di mana. Carilah. Sampai ke malam, ke siang. Tetapi agama diletakkan panduan kepada kita. Apa panduannya? Allah sebut dalam satu ayat Al-Quran, surah Al-Qasas, ayat 70 kan. Kata silap Ustaz Ali boleh betulkan. Allah sebut, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Cantik Allah beri panduan pada kita. Carilah akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Cari dunia, tapi akhirat jangan lalai. Jangan lupa. 70 kan, Al-Qasas 70. Ini panduan kita kan ni. Carilah dunia. Atas nama rezeki dunia, silakan. Tapi kata Allah, jangan lupa isu akhirat kamu. Isu kamu nak temu aku nanti, nak bawa apa? Maka itulah panduan agama kepada kita. Maka yang kita nak nyatakan dalam mukadimah pada pagi ini, kerana pentas saya, kita akan tamatkan duha pukul apa? 1. Lebih kurang ada. Tak, saya pukul 12.30 ada di kilang Motorola dengan kawan-kawan. Ya. Motorola dulu, sekarang NDCX. Sekarang. Jadi panduan kita lah tuan-tuan. Saya sebut ini tebal, saya tahu saya punya insan lemah. Bukan bermaksud bila saya ceramah, saya duduk di tempat macam ni, saya berilmu, tidak. Kita tak ada kekurangan, ada kelemahan, ada kecuaian, ada dosa, ada kesilapan. Itulah manusia. Tetapi sebaik-baik manusia dalam dia cuai, dia ada jalan pulang kepada Allah. Ada ingatan untuk pulang kepada Allah. Itu baik. Siapa kata? Nabi kata. Hadis sahih Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata. Tiap orang tu semua bersalah. Semua salah. Semua dosa. Nabi sebut. Tetapi Nabi kata apa? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah, dia sentiasa bertaubat. Aku ni kurang ilmu, mengaji. Kurang amal, buat amal.
Kurang iman, tambah iman. Dalam keadaan dia buat silap itu, dia terus kembali kepada Allah secara tuntasnya, dia tak nak lengah-lengah dah. Batulah, Alhamdulillah, kalau duha kita adakan ini, pastilah tujuannya cukup baik dan murni. Untuk menambahkan ilmu, datang penceramah-penceramah yang gah-gah, yang saya pun duk tengok dalam FB Masjid Ghufrani. Saya ingat minggu lepas pun Prof. Dr. Syafayati kan, tu saya ingat sampai ke belakang kot. Sampai ke belakang kot. Takkanlah tak ke belakang orang hebat macam dia. Saya tak apalah, dapat orang saya ceramah, tak ada masalah. Ya. Alhamdulillah. Kuliah Maghrib seperti tengok, kita follow je Ustaz. Dan dunia besok kita follow tengok masjid, perkembangan, penceramah macam mana. Semua ini rezeki kepada kita. Ilmu ditumpahkan, pengajian ilmu disampaikan, kupasan ilmu diberikan. Tak cukup fiqh hadis, cukup hadis tafsir. Alhamdulillah lah. Sebab tu kita kena ada suatu wasan dalam minda, aku nak mengaji, nak belajar. Dalam si macam aku nak cari ilmu sebab tadilah aku nak mati dalam ilmu, nak mati dalam iman, nak mati dengan amal soleh, nak mati dalam husnul khatimah. Saya tuan-tuan cakap ini, tajuk saya tahu, jangan bimbang lah. Tajuk ada, jangan bimbang, kita habiskan tajuk yang bimbang. Sebab tu saya cakap ini, sebab saya terasa tu dalam viral orang mati ni, kita terasa tu imam meninggal tengah imamkan supaya di mana orang lepaskan? Di Johor. Bilal meninggal tengah azan. Seorang pakcik umur dah 60-70 tahun ke masjid, kemudian terlanggar, dianggap apa? Meninggal. Tapi nak ke masjid berjemaah asar subuh. Meninggal tengah baca Quran. Ini semua benda macam tuan-tuan. Meninggal malam Jumaat contohnya, ada syafaatnya. Bila kita dengar cerita macam tu, kita akan sebut tu, Allah mulianya dia, hebatnya dia, kematian itu kematian yang ada barakah. Dan kita kena ada cerita itu. Bukan maksud kita minta doa, minta mati tengah dengar ceramah. Mati tengah berceramah, saya pun tak pernah doa minta mati tengah ceramah. Kalau boleh pacar nak balik, jumpa anak isteri, cucu pun ada. Ya. Tetapi kita minta penghujung kita dalam husnul khatimah. Meninggal di rumah. Bukan di hospital, di rumah. Tetapi penghujung kita sempat berdoa pukul 10 tadi contohnya. Meninggal di rumah, tapi sempat sembahyang asar berjemaah dengan keluarga, tidak masjid pun dengan keluarga. Meninggal di rumah, tapi sempat bertahajud pagi tadi. Lepas subuh meninggal. Contohnya, penghujung tu. Meninggal di jalanan, tetapi balik pada mana? Tempat ilmu, kuliah duha, baca Al-Quran. Bila? Hari ini? Siapa tak tahu? Contohnya. Jadi penghujung tu. Suatu Nabi sebut, Nabi kata apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Penghujung paling penting. Penghujung paling penting. Sebab dalam agama kita, Islam kita ini, penghujung itu adalah suatu benda yang besar. Kita duk mengaji ni pun bukan bermakna tak bagus mengaji ni. Tetapi penghujung macam kita tak tahu lagi. Mengaji ilmu keluar duha datang setiap hari. Tapi satu hari terasa nak tikam ekor contohnya. Magnum ke belakang apa tu? Ada lagi Magnum ke? Ada lagi? Angguk sudah. Kalau angguk sudah ya. Katalah mengaji duha, tapi hari itu rasa pergi tikam ekor, Magnum contohnya. 4 ekor ke 6 ekor sekarang. Setelah tikam, selesai tikam, keluar daripada kedai, sepak batu, jatuh pecah kepala. Koma 3 minggu. Duk mengaji duha dah, tapi kenapa mari serangan jantung ke mana? Serangan jiwa? Nak ambil 6 ekor. Penghujungnya, jadi itu kita agama kena macam tu lah. Sebab kita minta Allah berikan istiqamah, kedoa. Ya Allah, aku nak istiqamah dengan ilmu kalau mati, dengan ilmu aku nak istiqamah amal kalau mati. Itu kewajipan kita. Sebab kita jangan hukum orang. Saya minta tengok orang
macam mana pun tak elok. Doa bukan hukum. Dia tak sembahyang langsung tu aku nampak. Betul lah, ahli neraka ni. Kita tak tahu. Betul dia mungkin ada masalah dalam akhlak, tak sembahyang. Penghujungnya, mungkin satu hari, dia bertaubat. Dia menangis sepanjang malam. Pagi tu dia ke masjid Al-Ghufran, duduk berjemaah. Tengah hari dia meninggal. Dia kaki maksiat. Tapi rupa penghujungnya, Allah rezekikan dia keampunan. Meninggal tengah-tengah. Dua contohnya. Betul agama kita bukan penghukum. Tengok orang macam mana buruk, kita jangan kata, nyalin neraka dah, badan buka lah. Gua cepat agama, doa kat dia, doa. Ya Allah, mintalah dapat hidayah, minta dia dapat kembali kepada agama. Ya Allah, kesian kat dia. Patut macam tu. Itu agama. Tapi kita dalam masyarakat, jaga-jaga. Hukum lah. Nampak kawan kita pakai pun tak lengkap. Saksi memanjang. Ni ahli neraka ni. Kita betulkan dia. Kita mampu sebut kat dia. Perbetulkan. Tak boleh sebut tak depan dia. Doa. Berapa ramai orang-orang yang dulunya kaki maksiat jahat, tapi akhirnya pulang ke pangkal jalan. Ramai dalam sejarah hidup ni, tuan-tuan. Ramai. Dia dulu main baseball, pemain dunia, ya, dengan tatu penuh di badan. Datang keluar ini, tapi Muslim. Soal dia bertatu, tak apalah dia dengan Nabi, tapi penghujungnya kalimah syahadah. 2 hari lepas saya baca satu berita seorang profesor daripada Amerika. 2 hari lepas, awal Ramadan baru ni, Allah Akbar, dia hidup dah 78 tahun dalam agama Kristian. Tapi 2 hari lepas, 2 hari pertama Ramadan, kalimahnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar. Manisnya sebuah kehidupan. Sebab itulah kita hidup ini, kepada orang kita minta doa. Untuk kita doa juga. Ya Allah, aku kekal dalam agama, dalam ilmu, dalam iman, dan aku nak mati dalam kebaikan. Mati macam mana aku tak kira, tapi kau lebih tahu nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Baik. Jadi apa yang saya nukilkan muqaddimah panjang ini, minta maaflah bila penceramah dia pegang mic, dia hilang kawalan diri sikit. Ya. Tapi dalam kerangka tajuk lagi lah kan. Ke saya cakap benda yang tak betul ni. Ustaz Ali boleh hentikan lah. Ustaz mengaku nampak cakap begini. Ustaz Ali berhentikan saya boleh balik. Baik. Saya muqaddimah sebab dia ajak tuan-tuan saya termasuk cakap ini sama kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan kita nak baiki diri. Bulan Ramadan kita nak tambah kekuatan iman. Ramadan bulan kita nak kepada Allah kita mohon ampun akan kesalahan dosa-dosa kita. Inilah Ramadan. Bulan kita nak baiki kehidupan kita. Yang dah elok, makin elok. Dah kurang elok, akan kita perelokkan. Ada dosa, minta ampun. Kurang ilmu, kita tambahkan iman. Kurang pahala, tambahkan pahala. Dengan tasbih, tahmid, qiyam, zikir, sedekah, derma, munajat, doa, baca Quran. Tahajud malam-malam. Itu yang kita. Susah macam mana pun, itulah sebuah kehidupan. Langit tak kita junjung selama-lamanya, bumi tak pijak selama-lamanya. Kita takut dalam hidup kita lupa lalai, itu saja. Manusia ini kalau tak dikena ilmu agama, lalai. Lalai. Sedangkan kematian akan datang bila-bila masa. Saya tak kira muda tua, sakit demam, muda, kanak-kanak dan dewasa. Allah. Baik. Tajuk kita pada pagi ini ialah 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah. Tajuk ini, hadis itu penting. Hadis datang daripada Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Hadis ini betul-betul satu hadis yang memotivasikan kita untuk kita berada kelompok yang macam ni. Jadi sebab tu dalam konteks ilmu ni, baik Quran ke hadis, benda-benda banyak motivasikan kita. Quran baik, hadis baik, kalau kita berenung balik, banyak memotivasikan kita. Motivasikan hati, sikap, watak, amal, akhlak, cara hidup dan seumpamanya. Sebagai contoh, oleh kerana itulah tajuk kita pada pagi ini, 7 golongan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Belum saya tengok hadis yang detail, satu poin penting. Hari akhirat
Milik siapa tuan-tuan puan-puan? Milik Allah Azza wa Jalla. Tiada campur tangan manusia di hari itu. Hatta Nabi sendiri. Nabi sendiri pun tak bercampur tangan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hari akhirat, hari mutlak bagi Allah. Dia pemilik, dia penentu. Sebab itulah sifat Allah itu jelas dalam Quran. Kita baca dalam surah Al-Fatihah apa dia? Maliki Yaumiddin. Surah Yasin. Fatihah. Oh, ya. Kalau Yasin anggaplah boleh balik saya. Tidurlah tu. Ramadan pula. Maliki Yaumiddin. Raja. Paling berkuasa hari pembalasan. Allah jelaslah. Akulah raja pada itu. Penguasa besar. Malik ni yang penguasa. Yang maha miliki hari akhirat. Jadi hal itu hanya Allah yang berkuasa penuh. Nabi kita tak ada kuasa itu. Cuma Nabi diberi kuasa kemudian. Itu dia. Nabi diberi kuasa kemudian. Apa kuasa Nabi hari itu? Syafaat. Betul lah tu. Ini tanda orang mengaji macam tu lah. Dia faham. Dia nampak kalau dah faham, saya kena balik awal lah. Ceramah apa-apa panjang, buat dah pandai. Betul lah tu. Terima kasih. Ya, puan. Nabi diberi kuasa kemudian dengan syafaat. Ketika Nabi berkuasa, syafaat Nabi pun satu rezeki besar kepada kita. Sebab apa? Sebab itulah yang akan menyelamatkan kita daripada bencana akhirat. Syafaat Nabi lah merupakan rezeki. Seorang Nabi akan berikan syafaat. Kita termasuklah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Cerita syafaat, cerita lain, ceramah lain. Cerita panjang pula. Baik. Yang penting ialah Allah berkuasa penuh. Maka di atas kuasa Allah itulah Allah sebut hari itu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillah. Hari itu ada 7 golongan manusia akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Naungan arasy ini kalau ulama kita sebut dalam bahasa mudah kata mereka ialah dalam keadaan tenang, bahagia, senang, lenang. Itulah kedudukannya. Panas membakar tidak rasa. Ancaman-ancaman kepanasan dia tak rasa. Ancaman sakit pun tak rasa. Ancaman susah tak rasa. Golongan ini setenang-tenangnya. Tenang macam mana? Wallahu a'lam. Yang penting orang menangis dia gembira. Orang berteriak sakit dia tenang. Orang susah dia tenang. Jadi kedudukan kata dari para ulama bagaimana? Tenang setenang-tenangnya di padang mahsyar. Sedangkan alam mahsyar dan tuan-tuan kalau ikut kepada hadis yang banyak, alam yang penuh dengan porak-poranda lah. Apa tak porak-porandanya? Gegak gempita, suara, tangisan, menderita, kesakitan, meraung beratap. Kita boleh bayang tuan-tuan sekalian. Benda ni kita tak nampak secara fizikal. Tapi pada setengah-setengah kawasan lokasi tertentu, macamlah kawasan kena bom contohnya, rakan di Palestin kita boleh bayang, tapi mereka hadapi dengan teriak tangis air mata, kena bom, rumah runtuh, anak-anak hilang, suami meninggal, isteri entah ke mana, anak tercampak. Kita boleh bayang tu secara fizikal tak nampak, tapi bayang tu dengan teriak tangis meraung, betul tak? Sekarang ni di Palestin tu sampai hari ni pun masih berlaku. Ibu menangis tak karuan anaknya hilang, isteri menangis suaminya terbunuh, anak nangis bapaknya entah ke mana, makanan tak cukup. Itu kenyataan dunia. Kita Allah tak uji, alhamdulillah, syukur sangat. Betul tak? Termasuklah bukan setakat isu perang, kawasan gempa bumi. Saya ada seorang ialah kawan jugalah wa Indonesia. Kan ramai Indonesia ni kita kawan orang masjid. Dia cerita dia pengalaman masa di Sumatera mana. Cerita gempa bumi.
Tapi dia dah habis dekat 30 tahun kerja. Dia cerita balik ke bumi, berlaku. Dia ada kat sana. Dengan bergerak itu, teriakan, dia kata, Ustaz, jangan sebutlah, dia kata. Semua orang berteriak. Melau, menangis, berlari. Ada yang anak tertinggal di jalan. Dia selipar pengalaman. Macam nak kiamat, dia kata. Itulah gambaran. Orang yang pernah rasa, dirasa. Hari kiamat nanti, Nabi sebut hadis. Dengan teriakan, tangisan yang tak boleh nak bayangkan lagi. Sehingga sekurangnya ada satu ayat Quran kita boleh baca dalam surah Abasa wa Tawalla itu. Allah sebut di hujung ayat. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Allah gambar tu. Hari itu kata Tuhan, seorang ibu tak kenal anak kandungnya. Seorang abang tak kenal adik kandung sendiri. Ayah tak kenal pun anak-anaknya. Seorang anak tak kenal pun ayah mak dia. Itu Quran beritahu tu. Dalam surah Abasa tu Salih kena tegur. Sebab tidak hafal Quran, Salih dia hafal Quran. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu gegak gempita manusia. Masing-masing berlari tak tahu hela. Ayah tak kenal anak sendiri dah. Ibu tak kenal anak kandung dia dah. Adam, abang, adik tak kenal masing-masing. Macam mana tuan kita boleh gambar tu? Sampai tak kenal ni, saya tak boleh cerita lah. Teruklah tu situasi. Ayah tengok anak tak kenal. Kita dunia sekarang ni, kalau kita pergi masjid, ya, bawa anak ke masjid, ya, tapi janganlah sampai anak kita je masalah besar masjid ke. Tak bawa lagi masjid. Tiba-tiba kita dengar sembahyang isyak. Bunyi suara menangis budak tu. Ayah kena suara, anak aku dah jatuh tangga ke? Ayah tengah sembahyang khusyuk ni. Tiba dengar suara di belakang, budak menangis. Mak dia pun susah hati tu. Anak aku dah kena suara tu. Jatuh tangga dah kot, luka dah kot. Betul tak? Jiwa tu melekat. Tapi saat anak kita tahu ini suara anak saya, cucu saya ni. Suara batuk cucu dia. Itulah kekuatan yang ada. Tapi bila sampai di masyarakat, tak kenal dah. Allah tarik perasaan kenal tu. Walaupun itu anak kamu sendiri. Teruk tak teruk tuan-tuan? Teruklah. Siapa kata teruk? Quran bagi tahu. Jadi kita kena ambil peringatan sebenarnya. Betullah dalam bab ini, orang beriman, pertama iman, dia faham hakikat akhirat ini paling-paling menakutkan. Allah cerita dalam Quran, Nabi dalam hadis bagi salam baik. Hadis ini tentang situasinya. Ada 7 golongan manusia dalam keadaan tenang ni. Ini cerita orang tenang ni. Fi zilli yawma la zilla illa zillah. Dalam keadaan ada bayan arash menanti mereka. Kalau kita bahasa terjemah dalam khemah khas lah. Khemah khas. Khemah yang tak ada suara hirup-hirup. Suara yang hirup-hirup tak ada. Yang ada adalah cuacanya tenang setenangnya. Itulah sebab Allah Azza wa Jalla dalam hadis 7 golongan manusia. Baik, 7 golongan ini boleh tambah tak tambah ini? Wallahu a'lam. Tak boleh tambah insya-Allah. Saya tak perlu siapa tak ingat cadang tak nak detail sangatlah. Kita ambil beberapa perkara peringatan insya-Allah. Yang berbaki Ustaz Ali dia akan tafsirlah. Itu zakat dia lah, tugas dia itu insya-Allah. Baik. Baik tuan-tuan, senang je kita delegate lah. Kita punya tugas takkan nak kokong seorang aja. Ya, dia lebih berkuasa sebagai imam kat sini. Saya datang ni ya. Ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian. Hadis ini hadis Bukhari Muslim. Perhatikan kata Rasulullah. Kita harap hadis berikan kita kekuatan untuk kita ambil peringatan. Cara hadis ini kita nak buat apa yang Nabi sarankan itu. Ini adalah hal kita bersama. Tak boleh tujuh-tujuh, kita nak separuh daripadanya. Tak boleh separuh padanya, kita nak ambil 1-2 padanya. Tak boleh keseluruhan semua tak dapat. Wallahu a'lam. La haula wala quwwata illa billah lah. Ya. Takkan daripada semua 7 ni kita tak masuk golongan tu. Tak kenalah saya rasa. Mudah-mudahan kita dapat. Yang pertama, 7 golongan orang yang dapat di bawah naungan arasy Allah
keselamatan terjamin, hidupnya terdiri pada masyar, cerita masyar ni, bukan jin bumi. Yang pertama ialah al-imamul adilu, pemerintah yang adil. Al-imam di sini dalam konteks hadis disebut sebagai orang yang berkuasa, orang yang memegang kuasa, orang berkuasa. Baik, saya nak pergi kepada usul hadis dulu, kemudian kita bincang sesuatu. Pertama, pemerintah yang adil, orang yang berkuasa. Berkuasa sini ada tafsirannya. Jangan nampak pemerintah dari sudut kerajaan negara saja. Kita kena ingat, kita dalam keluarga ada kekuatan sebagai pemerintah juga. Imam kepada keluarga. Ada isteri, ada anak-anak. Ada isteri, ada cucu, anak-anak rumah. Itu pun imam juga tu. Masuk hadis ni. Kalau ikut tafsir hadis ni, dia berkait dengan pemerintah negara sampai kepada pemerintah rumah tangga. Dah faham macam tu. Kita tafsirkan sekali lagi. Yang kedua, Nabi kata golongan yang berjaya pada masyarakat ialah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang manusia yang muda dia tapi hidup dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Orang yang muda dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jaga ibadat. Jaga agama dengan sempurna. Dia bangun dalam keadaan dia hidup, ibadat terjaga. Orang muda-muda. Ini harapan kita juga. Baik muda ini, laki perempuan lah. Macam kita dalam Dewan Kuliah, Ustaz Ali mewakili orang muda lah. Dah Ustaz Ali dah, berapa umur sekarang? 21. Ya. Tak apalah, tak sebut. Kita boleh baca dah umur dia berapa. Lebih kurang saya lah, saya 33. Lebih kurang, abang sikit pada dia je. Perasaan betul Ustaz. Okey. Golongan muda. Tengok orang muda-muda. Satu hari ni bila anak muda boleh ke masjid bersemayam jamaah dalam usia belasan tahun. Muda lagi dekat Allah. Seronok tuan-tuan. Ya. Siapa mereka anak kita rupa-rupanya? Allah Akbar. Abang Long, Abang Kak Lang. Ni pun kita ada orang muda perempuan dan siapa tadi saya tengok yang uruskan apa live kita tadi, orang muda juga kan, wanita yang muda. Ini kerja-kerja yang baik lagi. Dalam agama sejarah memang begitu ada orang muda-muda yang gah dengan ilmu dan agama. Sayyidina Ali bin Abi Talib diwakili orang muda. Hebat tak hebat Sayyidina Ali, sampai peringkat mudanya begitu sekali berharga. Sanggup dia tidur tempat tidur Nabi usia baru belasan tahun. Tapi kerana agama, dia reda. Orang nak bunuh Nabi malam tu, tapi dia tidur tempat Nabi SAW. Ramai tokoh-tokohnya baik. Kita doakanlah sebab tu dalam hubungan ini, saya akan sebut nanti insyaAllah, kita kena banyak berdoa tuan-tuan. Untuk anak-anak kita, cucu kita, doakanlah. Doakanlah sebanyak-banyak kebaikan. Kerana Allah lebih tahu niat kita yang baik untuk anak-anak kita. Dalam kadar kemampuan kita ada, kita doa banyak-banyak. Ya Allah, jadikan anak aku, kalau yang masih muda, abangah ke, alung ke, ataupun ucu ke, Ya Allah. Kita berintih. Kita ada cucu-cucu kita yang dah mula meningkat dewasa. Kita dah 70, cucu kita yang sulung mungkin dah 12-13 tahun. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebut nama dia. Jangan bimbang. Baik. Ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ketiga, orang beruntung daripada masyarakat, Allah jaga mereka di bawah arasy Allah. Ketiga siapa? Orang yang hatinya melekat dengan masjid. Azan tak ada berkumandang sampai. Subuh bangun. Siapa orang tu? Kita lah insyaAllah. Ayah ke mak kita, kita sendiri, anak-anak kita. Ini golongan ketiga. Selamat pada masyarakat. Yang keempat, warajulan tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafaqa. Dua manusia yang hidup berkesayang, dia tak ada nak berpecah belah. Hidup kerana Allah Azza wa Jalla, kalau berpisah kerana Allah juga. Mana pun tak mengancam satu pihak yang kedua, tak kata ke orang. Ini pun kita nak masyarakat kita. Bukan duk asyik dengki dendam, kata mengata, caci mencaci, sehingga bermusuh, tak bercakap, tak berkata-kata, tak bertemu. Ini tak betul dalam agama. Allah nak kita
cantumkan perasaan sayang kasih kepada Allah. Yang keberapa tu? Yang keempat. Yang kelima, warajulun talabatuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Orang Allah uji dia dengan ujian bersifat kejahatan, keburukan. Zina sebagai contoh. Ada orang ajak buat kejahatan, dia tahu ini hukum agama larang, dia ada kekuatan hati jiwa. Tolak kejahatan, cari kebaikan. Tolak maksiat, cari kebaikan. Ada kekuatan hati dan jiwa. Dunia hari ini, kalau tak kena cara, terjebak manusia. Hari ini dunia mudah nak buat maksiat sekarang ni. Dunia sekarang mudah maksiat, tuan-tuan. Mudah kita bincang nanti. Kemudian yang kelima, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Seorang manusia yang suka menyumbang, menginfak hartanya seolah-olah dengan dia beri tangan kanan, kiri tak tahu. Sebab dia ikhlas, amat ikhlas. Dia menyumbang, keikhlasannya tinggi. Dia bantu baik orang, baik institusi, baik masjid surau, baik apa saja, infak dengan keikhlasan sampai seolah tangan kanan pun kiri tak tahu. Sebab apa tu? Dia betul-betul ikhlas kerana Allah. Beri sejuta pun sampai orang tak tahu siapa yang beri ni. Tiba-tiba aircon baru, tengok kapet baru dalam 3 bulan, tak sampai 3 minggu je. Penerimanya orang yang tak suka nak disebut-sebut. Itu contoh tu. Tapi bolehkah tak boleh kita sebut nama kita? Dalam Islam ada hukumnya. Kalau kita buat satu kebaikan untuk orang ikut kebaikan bersama, tak ada masalah. Tapi Nabi SAW, orang yang betul ikhlas sampai peringkat tangan kanan menyumbang, kiri tak tahu. Dan yang terakhir tujuhnya, orang yang dapat nikmat arasy Allah, orang yang warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dia duduk keadaan beribadat pada Allah, berzikir tasbih, air mata tumpah, takut pada Allah SWT. Dia ambil pot dalam masjid, di suruh rumahnya, duduk berzikir, baca Quran, ingat kepada dosa lama-lama dia, air mata tumpah. Ya Allah, aku ni banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa. Ya Allah, tolong ya Allah. Menyebabkan air mata tumpah penyesalan. Mohon Allah kampunan. Ini orang ketujuh. Dia dengan Allah dekat begitu rapat. Dekat sekali, dalam keadaan dia insaf akan kekurangannya. Ini orang ketujuh. Baik tuan-tuan sekalian, hadis ini, kalau kita tenung balik secara maknanya, betul-betul itulah hadis yang kita nak kena cuba untuk mengambil ruang-ruang di dalamnya. Tak boleh tukar-tujuk, kena ambil sebahagian daripadanya. Tak boleh keseluruhannya, separuh daripadanya. Tak boleh separuh keseluruhannya. Betul tu. Tiga tak boleh, 4 boleh. 7 kita nak. Kekuatan kita. Baik. Pertama, tengok pada hari yang pertama tadi, kata Nabi, 7 golongan. Yang pertama ialah orang yang namanya Al-Imamul Adil, iaitu pemerintah yang adil. Tuan-tuan sekalian, kata pengarang kitab kita yang saya bawa, di sini ada catatan kitab lah depan saya. Ini kitab sebenarnya. Saya buka depan saya kitab. Dituliskan dunia baik. Apa ni? Terlebih modern kita gunalah. Ya. Saya buka kitab depan saya. Kata dia punya setengah ulama kita, Imam Adil apa dia? Iaitulah orang yang berkuasa, sahibul wilayatil azmah. Dia ada kuasa. Di bawahnya ada orang yang dia berkuasa katanya. Maknanya 2 benda. Pertama, pemerintah yang ada rakyat di bawah jagaannya. Keadilan penting dan wajib. Pemerintah yang menggunakan kuasa untuk menipu rakyat dan akhirnya melakukan kekejaman ke atas rakyat julata dengan penungguan baca, jaga-jaga. Takkan selamat di hari akhir Allah Subhanahu wa taala. Satulah dalam hukum agama, kita dapati banyak cerita-cerita bila pemerintah diberi tugas memerintah, mereka menangis. Kerana bagi mereka, kepimpinan adalah satu
Amanah bukan satu kemuliaan. Sayyidina Umar sendiri bila dilantik khalifah menggantikan Abu Bakar, dikumpul orang ramai. Dia kata, aku ni kalau buat silap, betulkan. Aku buat silap, betulkan aku. So aku ni pemerintah kamu semua khalifah, ganti pada Abu Bakar. Aku buat silap, betulkan. Bangun seorang sahabat, Umar, kalau buat silap, pedang ni betulkan. Dia angkat pedang dia. Umar kata, Alhamdulillah, ada orang yang nak betulkan Umar ni pedangnya. Hebatnya Umar. Kalau kita sekarang ni, tuan silap, saya akan betulkan. Siapa awak? Itu dia. Siapa awak lah. Ya. Sekarang. Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila nanti khalifah ganti Nabi SAW, dikumpulkan orang ramai, dia kata apa? Inni qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Aku dilantik pemimpin kamu, tapi aku bukan orang terbaik. Aku dilantik pemimpin, tapi aku ni bukan orang yang terbaik. Dia mengadu dia bukan terbaik. Tapi ini amanah aku pegang. Jadi suatulah hal ini bukan mudahlah. Saya taklah nak bincang detail, tapi hal ini kena mengaji lah. Suatu orang yang menjadi pemimpin dalam konteks kenegaraan kemasyarakatan, kena mengaji panjang lah. Saya nak sebut satu perkara di sini. Itu saya janji tadi. Imam adil di sini, jangan tengok hanya pemerintah yang besar. Dalam konteks agama, kata pengarang kitab ramai yang bercakap tentang, dia kata apa? Dia kata pemerintah dalam konteks kekeluargaan pun imam juga. Keadilan sebagai seorang ayah, suami kepada sang keluarga yang dipimpin, itu pun masuk dalam hadis ini. Imam yang adil. Anda seorang ayah yang ada bawah anda anak-anak ramai. Apa keadilan kepada anak-anak? Keadilan dalam sudut agama ke, ilmu ke, iman tara mana? Didik anak kepada ilmu ke tidak? Ajar anak soal sembahyang ke tidak? Kamu ketua keluarga ni, di bawah kamu ada rakyat namanya isteri, anak-anak. Apa kamu telah buat lakukan? Ini pun masuk hadis ini, tuan-tuan. Betul kita paling takut juga dalam hubungan ini, kita seorang suami ataupun seorang ayah, kita gagal di depan Allah nanti. Betullah, kalau nak bincang isu imam adil 2 jam, saya tak akan dapat tamatkan keseluruhannya. Sebab itulah tuan-tuan, seorang ayah dan seorang suami ini besar amanah agama. Bukan anda semata-mata beri makan apa, nak suap apa nak suap, tapi kekuatan pendidikan itu penting. Betulkan akhlak, ajak kebaikan, tegur kepada benda tidak elok sebagai seorang yang ada apa tu? Amanah kepimpinan. Dalam Quran pun kalau baca surah Tahrim ayat ke-6, kita baca dalam surah Tahrim ayat ke-6, apa kata Tuhan? Allah sebut tentang soal kewajipan seorang ayah yang akan Allah tanya daripada masyarakat nanti. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. At-Tahrim ayat ke-6. Kena buka balik ayat ini. Wahai orang beriman, tolong jaga diri kamu dan keluarga daripada api neraka. Siapa tu Allah minta jaga api neraka daripada keluarga lah ni? Ayah, suami sebagai pemimpin rumah tangga. Jaga daripada api neraka. Tuan-tuan. Waktu kita dalam hubungan kekeluargaan, kita kena ada satu budaya sentiasa kita membimbingi nasihat-nasihat sama kita. Seorang suami kena tegas dan seorang ayah kena tegas dalam hukum hakam agama. Sampai doa-doa lah untuk kebaikan, ketegasan, contoh tauladan, terutama dalam soal-soal akhlak, cara hidup, cara ibadat, macam-macam. Ini masuk hadis ni, tuan-tuan. Kalau kita hilang keadilan pada anak-anak dan isteri kepada kita, bahaya. Satu hari di pada masyarakat nanti, seorang ayah tak akan dapat ke syurga kalaupun dia seorang yang baik macam mana pun, kalau keluarga yang dibawa itu pincang. Anak boleh dakwah balik, Tuhan, ayah satu nak ke syurga kan, saya nak dakwah dia, boleh tak? Sudah. Mahkamah akan bersidang semula, boleh jadi kita talak ke syurga kemudiannya. Ini bukan contoh main-main. Betul, saya nak ajak tuan-tuan secara mudah pada pagi ini, tuntasnya,
sebagai imam yang memimpin kediaman rumah tangga, pertama, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya upaya terhad, kita punya kekuatan memang terhad. Nak betulkan semua keadaan bukan mudah je. Bukan mudah. Kita nak jadi pemimpin terbaik bagi keluarga bukan mudah. Cabarannya ada, tapi kita dengan Allah kena kuat hubungan. Sebab tu seorang ayah dan ibu yang berjaya, dengan Allah dia tak putus hubungan. Minta, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyakkan. Doa ini rahsia besar tuan-tuan. Ini doa yang bersifat minta keluarga kita bahagia dan keluarga yang berjaya. Allah suntik pada hidup keluarga kita keimanan. Anak-anak kita beriman, berakhlak mulia dengan izinnya. Dari mana kekuatan? Kita dan Allah. Rintihan kita begitu sekali menebal. Malam siang tak pernah putus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami pasal hidup kami, anak-anak kami, zuriat kami, tenang perasaan kami. Kan nampak cantik doa tu. Ini pada surah Al-Furqan ayat 80. Semua tahu doa ni. Saya tak yakin kalangan yang hadis ceramah saya tak tahu. Doa ni kita tahu. Cuma kita kadang-kadang amalkan, jarang-jarang kita baca, lupa kita nak baca. Yang kita minta murah rezeki. Kita minta pendapatan konsisten. Kita minta dapat nikmat macam-macam. Tapi bab ini kita sekali dalam sebulan baca agaknya. Padahal inilah doa yang jangan tinggal atas nama zuriat kita, bernama anak-anak, cucu kita. Kita nak memandu mereka dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut terang-terang, jangan abaikan. Sekalipun kita bertitle atuk sekalipun, anak kita dah dewasa belaka dah. Sekarang kita tamannya atuk, cucu kita paling sulung berapa? Ji, paling sulung berapa je? 24 dah, paling sulung. Yang paling bongsu 2 tahun. Kenapa 2 tahun slow bunyi tu? 2 bulan 2 tahun. Tak apalah. Rezeki seorang atuk yang beriman, dia baca doa, dia nampak wajah cucu-cucunya. Yang paling utama cucu-cucu yang belum akil balik 2 tahun baru, ya Allah, jadikan cucu aku ni cucu beriman, cucu yang bertakwa, cucu yang beradab mulia, cucu yang faham agama, cucu yang selamat sejahtera. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita nak tinggalkan generasi anak-anak yang Allah pelihara mereka. Saya sebut tuan saya pun terasa tu. Bila kita tengok wajah anak-anak kita satu hal, cucu-cucu kita pula. Kita dengan cucu taklah kita nak boleh kata hidup lama-lama dah. Cucu umur 2 tahun, entah-entah tak sampai 3 tahun, kita touch and go, kita pergilah. Tak sempat tengok jumpa satu, tapi kita tinggalkan bukan doa untuk dia. Atuk pernah berdoa kepada aku ni, atuk aku tak pernah lupa doa malam siang untuk cucunya berjaya. Ada rezeki tuan-tuan sekalian. Ada rezeki itu menanti keikhlasan kita seorang ibu, seorang ayah. Sementara kita dah sampai satu usia ni, kita rapat dengan agama, rapat ilmu. Saya sebut terang-terang, ada berkat belaka, kita berkat, ada berkat ni. Semua hadiah berkat belaka. Sebab kita usia kita sekarang ni, usia kita memang jaga ibadah, betul tak? Duha kita jaga. Sembahyang tarawih setiap malam kita jaga. Kalau Ramadan, sembahyang tahajud tiap malam kita. Ini semua kekuatan kita ni. Kekuatan kita guna pakailah. Yang kita satu masa dahulu mungkin kita cuai. Kita tak pada jaga satu masa dulu. Tak yang anggut lah tuan, jangan anggut lah. Anggut tu payah. Ya? Tapi kita pernah cuai satu masa dulu kan? Tapi harus kita hari ini, Allah berikan kita satu hidayah besar. Kita jaga ibadat, jaga Quran, Quran Tuhan kita tak tinggal, tahajud kita tak tinggal. Gunakanlah untuk berdoa banyak-banyak. Untuk diri kita terutama, untuk keluarga kita di bawah cakap kita. Anak cucu kita yang seramai tadi contohnya. Itu rezeki. Biar berbekas di hati kita doa tadi, berbekas di hati anak cucu kita. Saya sebut terang-terang, doa ini jangan pandang lekeh.
Ini rintihan, ini munajat permintaan dan satu doa yang paling besar dalam kerangka kekeluargaan. Supaya Allah pandu, pimpin keluarga kita ke arah keimanan. Allah pelihara mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacalah. Kalau baca 10 kali, baca 100 kali pun tak apa. Tak ada masalah. Bacalah. Pun khusyuk pada Allah baik. Jadi imam yang ada ini bukan takat pemimpin negara yang memerintah, tapi termasuklah seorang ayah, seorang ibu, termasuk juga. Saya sebut ibu sebab dalam hubungan kita keluarga ni, isteri pun ada hak untuk membantu si suami. Kita selamatkan suami kita. Kalau suami kita ada kepincangan akhlak sikit, isteri cepat bantu. Bang, abang ni pemimpin keluarga kita. Akhlak kena terbaik, terpuji supaya kita boleh contohi. Abang nampak silap ni dalam hidup ini, saya doakan abang. Itu macam tu. Tak boleh tegur dengan baik, tegur dengan kasar. Jangan begitu. Ustaz salah bagi petua tu. Ya. Maksud tak boleh tegur dengan cara terbaik. Doa kepada Allah. Ya Allah, Tuanku, aku ada suami, ya Allah, aku sayang kepadanya, bapa kepada anakku, ya Allah, tolong ya Allah tambahkan hati kepada dia. Kita merayu. Ya, rintihan seorang isteri yang salihah kepada suami yang mungkin tak ada sikit kepincang hidup kerana Allah kepada Allah. Jangan bimbang. Tuan-tuan, saya pernah ceramah dengan Ustaz Zawi Hassan. Kenalkan, Ustaz Zawi ini tokoh, ya, bekas mantan KP Jakim, Ketua Penerus Pengarah Bahagian Keluarga. Sekarang masih ceramah lagi, tinggal di Shah Alam. Dia cerita tu forum. Forum ni lama Ustaz. Saya ingat masa dia dalam Jakim, saya pernah forum dia cap kali. TV pun bersama dia cap kali. So biasa. Kalau dia bercakap, Lawak Kelantan, kau pun dapat. Lawak Kelantan, kau dapat. Saya cakap pun tak keluar Kelantan. Saya Kelantan, muka macam Vietnam. Tapi Kelantan. Kelantan sungguh. Kacak Kelantan sungguh, kena kacak Kelantan juga. Bukan, tapi tak keluar Kelantan. Keluar Johor, Perak juga. Itulah penyakit saya. Terus Ustazah, dia start tu. Oh, apa khabar lah kau? Sehat tak? Sudah. Dia cerita satu forum. So, dia cerita ni, saya ingat forum mana saya tengok tapi lama. Nak cerita seorang isteri. Dia kahwin dengan sang suaminya. Sang suaminya, Masya Allah, sembahyang tak jaga Ustaz. Sembahyang tak nak. Suruh sembahyang, dia buat tak reti. Dia marah pun ada. Apa sembahyang? Kau sembahyang sudah lah yang. Jangan suruh abang sembahyang. Tapi isteri ini hatinya penuh dengan rasa menghadap kepada Allah untuk suami satu hari pimpin solat. Sebab suami pimpin solat lah kan. Tiap kali sembahyang, dia dapat 2 sejadah. Isteri ni, dia betul lah suruh suami sembahyang. Suami pun tak kisah, dia akhirnya sembahyang, dia dapat 2. Satu sejadah depan, satu belakang. Belakang dia lah. Tiap kali sembahyang, dia dapat 2 sejadah. Hari-hari macam tu. Bertahun-tahun. Sampai isteri suami tengok, pelik isteri aku ni. Dia sebenarnya seorang, dia 2 sejadah. Satu belakang. Ini saudara Zuhri cerita. Tak tanya dia. Saya ingat lama dia cerita dalam forum. Kalau dia bagi si tanya dia. 2 sejadah. Hari-hari kau sembahyang 2 sejadah. Satu kosong, dia belakang. Satu hari dah bertahun suami parti. Kenapa nak kata kau ke apa yang lah yang nak bahasa orang belah taman tu yang ada. Yang ada darling kan. Kenapa yang 2 sejadah tu? Depan satu, belakang tu, yang guna satu. Isterinya boleh. Suami tanya, dia jawab. Dia kata, bang, saya amat berharap satu hari abanglah jadi imam solat saya. Allahu Akbar. Dia bercakap nada, harapannya, saya memang buat macam sebab saya harap satu hari nanti Allah rezekikan abang jadi imam solat saya, abang imam saya di belakang. Suami dengar macam tu, berubah sungguh. Allah rezekikan suami berubah. Kata Ustazana, hatinya mula bercakap-cakap, menangis dia. Mula belajar sembahyang. Tapi nak cerita tuan-tuan, akhlak seorang isteri yang baik. Itu satu akhlak terpuji itu. Dia masukkan satu elemen secara tak langsung. Suami yang boleh berubahkan sejadah dia. Pada sejadah itu satu guna, satu tak guna. Cuba. Kalau adalah sang suami kita bukan sini, so suami mana, bukan orang sini, tak sembahyang. Hafal 2 sejadah. 2 sejadah. 2 sejadah. Hari-hari 2 sejadah.
Satu hari suami tengok, kenapa dua sejadah ni? Dia ambil, bakar sejadah, sudah kita. Tapi suami baik, dia kata, terima kasih ya, abang faham. Apa yang buat ini betul-betul baik. Abang nak berubah. Kalau rezeki itu, kalau dia dapat hidayah. Tapi kan saudara dapat hidayah. Ini satu antara akhlak juga lah tu. Baik. Tuan-tuan, dekat pukul 10 dah. Ustaz ni baca hadis tak selesai hari ini. Baik tuan-tuan, puan-puan semua. Yang keduanya, jadi kita ambillah kesempatan dalam kerangka hadis ini untuk kita bina sebuah kehidupan yang berilmu dan beramal sebagai pemimpin. Soal kepimpinan negara macam-macam, kita harap mereka menjiwai akhlak ini, hadis ini untuk mereka angkat sebagai satu kehidupan yang sebaik-baiknya sebagai pemimpin. Sebab bahaya. Yang keduanya, kata Nabi, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang bangun dalam keadaan beribadat pada Tuhannya. Ini pun saya nak sebut cara ringkas juga. Nabi sebut tuan-tuan tentang bagaimana suatu nikmat bila dalam rumah kita ini ada anak-anak muda nasya'a fi ibadati rabbih, terbangun hatinya, jiwanya dalam kerja-kerja ibadat pada Allah SWT. Kita nak anak muda macam ni. Satu masa dia boleh ajak mak dia, mak, jomlah mak, saya nak dengan mak ke syurga. Jomlah ayah, Alung nak ayah dengan Alung nak sama ayah ke syurga. Sampai tahap dia boleh ajak ayah dia, jom mak, kita ke masjid berjemaah. Tu azan tak lama lagi. Nak tuan-tuan, dan kalau ada anak-anak kita yang begitu rupa akhlaknya, mengajak kebaikan, syukur banyak pada Allah, banyak-banyak. Syukur. Jangan kita rasa letih, lemah lah. Oh, ini apa ni, anak ajak aku ke masjid. Syukur. Sebab anak-anak yang sebegini rupa akhlak terpujinya ada, satu rezeki. Rezeki. Saya ada pengalaman dengan beberapa cerita lah, kalau cerita tentang hal ini. Saya ada jemaah yang pernah duduk ceramah saya. Dia kata, Ustaz, saya boleh hampir ceramah ke maghrib ini. Konsisten. Saya punya kadir panjang Ustaz, saya tak pernah tinggal sekali sebulan ni. Ustaz pun tahu, saya dulu tempat puak dia, dia tahu lah, puak di belakang ni tahu lah, dia pun tak ada, dia demam lah tu. Kalau dia ada tu. Cerita kat saya, ini pengalaman lama. Di Shah Alam, satu masjid. Ustaz, saya mula kenal buka masjid. Sebab apa? Anak saya balik pada universiti hujung minggu, kadang-kadang sebulan sekali. Ucapan pertama dia sebutkan saya, bah, jom kita ke masjid maghrib. Dia dah pandai bawa kereta, dipandu abahnya. Hakik kata sahabat kita ni, anak pandu saya Ustaz ke masjid. Saya jalan ke masjid, payah nak ke masjid ni. Tapi kesan anak bawa saya ke masjid, akhirnya saya kekal. Anak tak ada di hospital, dia tak ada di rumah pun, di hospital, di hostel ke, saya datang ni. Daripada siapa? Anak dia. Ya. Lepas tu kita jangan sombong lah. Rezeki kita bila ada anak-anak yang hidup keadaan ada iman agama, bersantun kepada kita. Saya kaitkan sentiasa. Kekuatan kita yang utama anak-anak yang macam ni, bangun, hidupkan, beribadat ni, satu hari apa rezeki kita akan dapat? Kita mati. Bila kita mati, apa di antara yang rezeki paling besar? Anak soleh. Jangan lupa tuan-tuan. Harta saya, harta tuan-tuan. Bila kita mati nanti satu masa, anak kita boleh angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosa ayahku, bapaku, ummiku, ya Allah. Kita dah meninggal. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Orang meninggal, tuan-tuan, apa harapannya daripada orang masih hidup? Betul. Kita dah meninggal satu masa nanti, kita harap amat sangat daripada orang masih hidup bekalannya. Terutama bila anak soleh doa pada kita. Abang long kita tinggalkan, angah kita tinggalkan, ucu, kakak lang tinggalkan. Kita dah mati, tapi mereka lepas solat, lepas bayang tahajud, lepas bayang fardu, dekat tangan dia, Allah ya Tuhanku,
rahmatilah bondaku di alam kubur, sudah meninggal 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sejahterakan dia, selamatkan dia. Anak kita satu masa Holocaust Tukar ke tabung masjid, dia pahala ini untuk mak aku, untuk tabung kebajikan, tabung Palestin, tabung duha. Ada kita keluarkan duit tak banyak RM10 je bagi makan orang fakir, niat yang paling untuk kita. Anak soleh tuan-tuan harta besar kita. Ya, ini perkataan Nabi, kita semua kita tahu ni. Iza ba'tabnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Hadis Imam Muslim Muhammad. Bila kita mendengar tak ada benda yang terputus, yang kita ada mereka semua putus, kecuali 3 tak putus. Pahalanya salah satunya apa dia? Anak yang saleh yang kita tinggalkan. Itu nikmat. Kita tinggal 10 orang anak, 10, 7 orang anak. Daripada abang sampai cucu, mereka ada masa-masa doa kepada kita. Hari ini abang long doa, besok Kak Lam doa, lusa cucu doa. Lepas solat, hari ini abang long buat kebajikan, pahala, doa kepada kita pahala. Minggu depan pula, anak kita yang bongsu pula buat satu kebaikan. Tajir orang kepada kebaikan, doa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Besar harganya kepada kita dalam bangsa kita. Kita hanya menanti pahala yang kita keraih. Dibayangkan kalau kita ada anak 7-8 orang, seorang melupakan kita, seorang tak nak ingatkan kita, lalai kepada kita, seorang tak doa kepada Allah yang besar, inci sepatah berpatah. Berlaku bukan tak berlaku, tuan-tuan, berlaku. Anak dah lupa, lalai kepada kita. Nak ingat apa, dia pun lalai tentang dia punya kehidupan. Sembahyang tak terjaga, macam mana dia ingat kita? Berlaku, tuan-tuan, demi Allah. Ini yang kita kena takut, kena bimbang. Maka kita minta doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata, supaya Allah beri kita kekuatan tadi. Bekalan datang daripada anak kita sendiri. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, termasuklah wanita lah, anak perempuan yang hidup kadang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada usia mudanya sampai usia dewasanya. Allahu Akbar. Kerana cabaran kita zaman moden hari ini, pada tuan-tuan, cabaran besar. Saya paling serius saya kata dalam hidup saya bila hari kematian seorang bernama ayah dan ibu. Ini pengalaman berlaku dan imam-imam kita pun pernah melihat peristiwa ini. Bila ayah ibu meninggal dunia, jenazah sudah siap untuk disolatkan, dah ready semua dah, orang jemaah pun dah masuk. Kita tanya, mana anak si mati ni? Kalau dia disam, itu tak apalah. Saya pernah pengalaman ada, anak seperti seorang tak ada saf, duduk kat bawah, di luar masjid. Saya pernah jadi imam solat, segala kebetulan minta jadi masuk udara, saya pergi duha. Kemudian ketika duha, imam berkata, Ustaz, kita jenazah sedang diuruskan sekarang. Jadi kalau jenazah dah urus selesai, kita minta Ustaz jadi imam lah. Okeylah kata. Tapi bila saya jadi imam, saya pun paling kepada jemaah belakang. Saya kata, mana anak-anak si mati ni? Saya tak harap jadi imam, tapi nak minta duduk saf biar depan lah. Ni jenazah ayah ni, bukan orang lain. Imam bercakap terus, saya kata, Ustaz, anak dia ada di bawah sana, di luar masjid. Anak laki-laki ni seorang tak naik ke masjid untuk jadi makmum. Tinggal jenazah untuk orang solatkan, jemaah solatkan, anak di bawah, di luar. Imam kata kat saya, anaknya tak solat tu. Ustaz imamkanlah. Saya tuan-tuan, saya kata kebir tu dengan air mata. Sebab apa? Sebab bagi saya, khidmat terakhir itu ayah perlu kita lakukan. Ini khidmat terakhir. Belum ayah nak dia lihatkan kejap lagi, patut khidmat kita. Inilah dia. Tak jadi makmum pun dalam saf, angkat tangan,
minta lampukan dosa ayah ni. Amin pun cukup dah. Tapi seorang tak masuk dalam saf. Confirm bagi saya, anak tu mungkin tak solat. Tak erti solat, tak ada ibadat. Berlaku. Saya menangis daripada awal saya jadi imam sampai baca doa. Sebab saya terkesan. Jenazah ini adalah jenazah seorang ayah yang pernah besarkan anak tadi. Dengan serba-serbi. Cari harta, cari makan, bagi makan kepada anak kecil, tapak tangan, hingga anak dewasa. Jenazah ini, jenazah ayah begitu berselamat. Tapi hari ini ayah meninggal, anak seorang pun tak bersama solat. Saya tak kata anak tu jahat, tidak. Tapi khidmat ketika itu amat penting sekali. Mungkin anda pergi, boleh pergi. Tapi khidmat untuk solat jenazah amat besar sekali. Sebab ketika itu kita ada doa dah. Ada dah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Itulah saat yang paling penting. Bayangkan berlaku tuan-tuan. Betullah bila saya tahu dalam satu cerita yang lain pun pernah berlaku baru dalam sekitar masa Covid juga. Ini cerita lama. Ini masa Covid baru ini. Dalam setahun 2021 di masjid tempat saya. Bila nak bila nak solat jenazah, imam pun kata, saya sop sekali sebagai imam mula. Imam kata, mana anaknya kalau kena imamkan solat? Mana anaknya kalau nak imamkan solat? Imam bagi tawaran. Tengah-tengah celah tu datang seorang budak umur 13 tahun. Saya anak kepada si mati. Anak ke bapa ada bukan solong lah. 13 tahun. Saya nak imamkan. Budak ke baliklah 13 tahun. Dia imamkan saya, tuan, menangis dalam solat. Sebab 13 tahun imam jenazah dia. Kami yang umur 50 di belakang. Saya kata, anak telah berkhidmat begitu terbaik untuk ayah dia. Solat itu anak diimamkan umur 13 tahun. Dan betul bacaan, kita dengar bacaan dia. Daripada mula takbir itu, betul bacaan. Tepat. Mana anak-anak yang sah. Berbahagialah si ayah tadi. Anda imamkan solat. Walaupun umur 13 tahun. Saya menangis, tuan. Nak cari macam bukan mudah. Maaflah, saya bukan menangis, tapi benda macam ini, benda-benda yang hati, tuan, hati. Benda-benda hati kita. Ini bukan benda kita boleh buat. Ini semua rezeki, hidayah Allah SWT, satu pemberian. Bahagia kita, insyaAllah. Jam pukul 10 saya pun tak boleh nak lama dah. Saya pukul 12.30 ada dengan rakan-rakan di NCX. Sekilat. Dan itu pun dah masuk time terakhir kita pukul 10 pagi. Cukup badai. Yang berbaki, minta maaf Ustaz Ali atas tidak upaya kita untuk selesaikan semua perkara. Tapi kurang-kurangnya bila puan-puan boleh rujuk hadis ini, tengok terjemahannya, boleh rujuk hadis ini, terjemahan, kita berinsaf. Dalam 7 hal ini, semuanya peringatan yang baik untuk sama-sama kita lakukan. Dapat satu hari nanti kita berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan masjid, sedekah derma dengan nis dalam Ramadan ini, derma sedekah kita kena lajukan. Sebab kata Nabi, afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Afdal sedekah kita dalam bulan Ramadan. Ramadan ini paling afdal bersedekah. Tumpahkanlah. Tabung anak yatim, Palestin, tabung buka puasa, tabung tu. Carilah. Tak masjid kita, masjid lain. Online sekarang ni ada sistem QR mudah sekali. Oh, sistem mudah kita buat pahala. Orang tak tahu, kita masukkan. Tak boleh sikit, banyak pun tak apa. Tak ada masalah. Begitulah ceritanya. Ni Ramadan ni. Jangan kita bimbang, sedekah Ramadan, sedekah yang akan mencahayakan kita. Pada masyarakat kita akan dapat kenangan yang abadi. Sebentar maaf tak dapat nak selesaikan hari ini, itulah kelemahan saya. Semoga Allah sentiasa berikan kita kekuatan hati dan jiwa. Teruskanlah tuan-tuan pengajian duha di Masjid Al-Ghufran ini. Mudah-mudahan Allah merakahnya melalui kepimpinan masjid yang saya rasa sentiasa berusaha untuk memandu umat pada ilmu, dan kita pun kena bagi sokongan padu. Buatlah kuliah duha. Dia di Shah Alam di Selangor di Kuala Lumpur ni memang padat. Saya tahu padat sebab saya pun terlibat dengan kuliah hari-hari ni. Hari ni hari apa ni?
Hari Isnin. Saya dapat hadir ni kerana kebetulannya hari ini jemaah Masjid Darul Ihsan Subang Jaya ada ke program yang lain. Kalau dia tak dapat ni, ya, pada hari ini Isnin ini sebab ada di Masjid Darul Ihsan Subang Jaya di depan Cafe Lama. Cafe kan. Tapi hari ini dapat saya kan telah bila Ustaz kontak tu boleh selitkan juga kehadiran insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua yang hadir jauh pun dekat dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, kerana kita sedang menimba ilmu, menimba pahala, menimba kekuatan iman dan taqwa insya-Allah. Allah tak akan kecewakan kita. Yang biasa kecewakan Allah siapa? Kita. Tapi Allah tak pernah kecewakan kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arda 'anna ya karim. Allahumma arda 'anna ya rahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf kerana kesalahan bahasa, salah bicara dan kesilapan-kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali kena sambung adik tu. Dia sambunglah. Boleh. Okey, sama-sama insya-Allah. Sama insya-Allah. Alhamdulillah. Oh, saya pension awal.